Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua, insya-Allah. Okey, baik. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak ucapkan selamat kepada anda semua. Saya juga mendoakan pagi ini mudah-mudahan anda diberkati, diberikan rahmat, kasih sayang, pemeliharaan oleh Allah SWT, insya-Allah. Dan sekali lagi kita dapat bercakap, kita dapat berjumpa di dalam sesi sarapan minda momentum, insya-Allah. So, pagi ni saya nak bercakap tentang satu benda yang saya pun macam baru dapat satu, orang kata, kesedaran. Ataupun kita baru macam alert tentang benda ni tau. Yang saya rasa macam banyak sangat benda yang patut kita kadang-kadang dalam hidup ni kita terlepas pandang sebenarnya. Okay, selamat pagi semua, insya-Allah. Dan salah satu benda yang kadang-kadang kita tak perasan dalam hidup kita, sebenarnya dalam hidup kita ni ada beberapa garisan. Yang saya yang pagi-pagi tadi, Alhamdulillah saya dapat peluang untuk, sehari ni saya akan membaca, saya akan buat sedikit apakah benda kesyukuran yang saya dapat, macam contoh apa yang kita syukuri pada hari semalam, apakah benda yang sebenarnya kita belajar. So, semua benda-benda ni perkara-perkara macam ni yang memberikan satu macam ataupun memberikan kita peringatan. So, rupanya dalam hidup ni, kenapa sometimes kadang-kadang kita tak boleh ataupun kita tak buat benda yang sepatutnya kita banyak benda nak capai tau. Kita ada banyak impian yang kita nak capai, okey. So, bagi anda yang berada di Facebook, jangan lupa tekan butang share dan jangan lupa juga untuk kongsikan ataupun tag kepada sekurang-kurangnya 3 orang rakan. Kalau anda yang berada di dalam orang kata apa nama, di dalam Telegram yang anda sedang mengikuti secara voice chat, anda boleh sharekan link ini kepada rakan-rakan anda. Link untuk mereka pun boleh join sekali. Kalau tim yang berada di dalam grup Telegram, boleh ajak diorang melalui, ataupun tim boleh bantu saya untuk sharekan link kita punya voice chat ni supaya lebih ramai orang ataupun daripada Telegram grup-grup lain pun boleh join sekali pagi ni, insya-Allah. Okay, so terima kasih kepada anda yang memberikan komitmen pagi ini. Thank you very much. Dan apa yang saya nak cakap macam ni, kalau kita lihat, setiap orang ni dia ada satu garisan yang dia tak perasan, yang menyebabkan hidup dia ni, ataupun dia punya hidup tu, dia punya hidup adalah menyebabkan hidup dia tak terkawal, ataupun menyebabkan hidup dia saya rasa macam dia adalah tak mencapai sepatutnya apa yang dia nak capai. You faham ni? Sekejap, saya nak kena letakkan phone saya kejap. Hari ni saya tak buat tripod, so kita kena kreatif sedikit. Gitu. Okay, so apa yang saya nak perkatakan pagi ni adalah, tak cantik cahaya dia, tak apa. So apa yang saya nak perkatakan, sometimes bila kita tak faham tentang apakah garisan yang wujud ni, menyebabkan kita tak capai apa yang sepatutnya kita capai dalam hidup. Contohnya, kalau dalam sale, ramai orang yang mungkin dia adalah nak capai sale yang dia nak capai, tapi benda tu tak tercapai, dia tak sedar. Okay? So, menyebabkan kita tak perasan apakah line yang menyebabkan kita tidak melepasi garisan itu. So, bila garisan tu kita tak lepas, maka banyaklah benda yang sebenarnya dalam hidup yang patutnya kita boleh capai yang lebih baik, tapi tak capai. Saya ambil contoh, katalah you all ni, ramai usahawan atau peniaga yang saya jumpa ni, mereka ni ada cabaran macam mana untuk nak capai dia punya sale 10,000 pertama. Ataupun mungkin ada yang dia adalah start pada 20,000 ataupun dia start pada 30,000 pertama. Tapi sebab dia tak perasan bahawa ada benda yang block dia, yang menghalang dia daripada nak capai benda tu, menyebabkan dia tak capai. So, ada satu garisan ni, saya nak bagi tahu garisan yang pertama dulu.
Okay. Satu garisan pertama ni kita panggil dia garisan standard. Garisan standard. Kan nak cakap bahasa Melayu kan buruk pula kan, korang dengar tak faham pula. Standard tu apa bahasa Melayu? Piawaian. Takkan saya nak cakap garis piawaian, nanti kan tak faham. Senang saya nak cerita, senang saya nak story adalah kita panggil dia garis standard. So, apakah yang membezakan seseorang yang contoh dia berniaga dan dia boleh dapat sale dalam setahun, maybe kita letak dulu dia punya sale tahunan adalah, ataupun pencapaian tahunan dia kalau dia bekerja adalah, ni kalau level yang tinggi lah, RM250,000 setahun. Versus dengan orang yang hanya dapat RM25,000 setahun. Maksudnya kalau dia capai RM250,000, maybe dia punya sale adalah lebih kurang dalam RM20,000 sebulan. Yang RM2,500 pula, maybe sale dia hanya cenonet je, RM1,000 ke RM2,000 sahaja sebulan. Okay, so kalau kita tengok, kadang-kadang sometimes, apakah yang membezakan diorang ni? Itu yang saya nak kata. Apakah yang membezakan sebenarnya adalah pada garisan mana cara fikir dia. Bukannya kita yang duduk atas garisan tu, bukan. Saya pun duduk atas kursi. Bukanlah nak cakap kita duduk atas garisan tu. Bukan tu maksud saya. Maksud saya adalah, dalam kepala otak kita ni sebenarnya kita yang menentukan garisan itu melalui dalam ataupun cara kita fikir. So, orang yang RM250,000 ke atas, of course dia set standard dia lebih tinggi daripada orang yang pendapatan RM25,000 setahun. Saya ambil contoh kata orang macam ni. Kadang-kadang sometimes kita kena faham juga orang yang pendapatan dia ni adalah RM250,000 setahun atau lebih, mungkin ada yang 2 juta, ada orang setengah orang sampai 20 juta. Tapi kita nak letakkan satu benda ataupun numbers yang saya nak semua orang boleh fahamkan benda tu. Boleh ke boleh ni? Okay, bagi anda di Facebook, tag kawan-kawan, jangan lupa tekan butang share sebagai yuran. Bagi anda yang berada dalam voice chat, yuran anda adalah tolong sharekan dia punya link dia. Team kalau boleh bantu saya, sharekan link untuk invite orang ke dalam kita punya voice chat. Thank you very much team yang dah share kat saya. Okay, thank you. Okay, so orang yang kadang-kadang income dia RM250,000 setahun ke atas, sometimes mereka ni bukanlah orang yang belajar tinggi pun. Sometimes mereka ni bukanlah ada bakat atau talent yang dahsyat sangat pun. Tapi apakah yang membezakan mereka ni daripada orang yang income dia bawah daripada tu adalah dari segi cara dia set standard dia, standard hidup dia lebih tinggi. Contoh maybe orang lain bangun lambat, tapi dia set standard dalam hidup. Oh, tak boleh, aku mesti bangun 5 pagi. Orang lain mungkin tidur macam, ada setengah orang mungkin nampak macam dahsyat sangat tidur lewat, tapi rupanya lah Allah main game ataupun mungkin tengok Netflix. Tapi dia dah start standard, oh aku tak boleh. Aku pukul 12 malam aku mesti tidur. Sebelum tidur standard aku adalah aku mesti solat sunat witir dulu, baru aku tidur. So, yang membezakan kadang-kadang orang yang buat lebih adalah mereka buat 10 kali ganda lebih daripada orang yang standard dia hanya dia set kat bawah-bawah. Cukup lah, aku pergi kerja 8 pagi 5 petang. Kalau bos tak ada, aku balik pukul 4. Kalau bos tak nampak, aku tak payahlah kerja. Aku kerja je lah. Aku tak payahlah nak buat lebih. Faham tak? Orang yang dapat income lebih adalah kerana mereka ni set standard dia lebih. Tapi orang yang maybe pendapatan dia nak ada sebab standard yang dia setkan tu terlalu rendah, menyebabkan dia tak dapat apa yang dia nak. Anda kena ingat Allah Ta'ala selalunya akan beri bukan apa yang kita nak, tuan-tuan. Banyak kali saya kata, saya ulang sekali lagi, Allah Ta'ala hanya berikan benda yang kita layak dan benda yang kita perlukan sahaja. Itulah yang Allah SWT beri pada kita. So, kalau anda nak capai, set the new standard yang lebih baik supaya anda akan capai lebih banyak kejayaan. Anda akan capai apa yang anda layak dan anda akan capai apa yang you perlukan sahaja. Contoh macam mana saya kata yang diperlukan, contoh. Setengah orang kadang-kadang standard dia hanyalah cukuplah aku nak capai RM10,000 ni. Untuk siapa you nak capai kalau dapat RM10,000? Untuk saya lah. Saya nak bayar hutang, saya nak beli kereta, nak bayar rumah, nak beli baju cantik-cantik, nak beli gelang emas, kan? Macam-macam kan. Tapi itu, so kalau kita tengok keperluan dia, keperluan ataupun standard yang dia setkan tu adalah kecil, hanya untuk dia sahaja.
Faham tak? Maksud set standard tu lah set standard yang macam kita nak bangun pukul berapa, kita nak bantu siapa, cara kita bekerja, adakah kita sanggup memberikan komitmen yang tinggi. Tu maksud standard kat situ. So, macam orang, tu yang saya kata, macam tadi kalau kita tengok ada orang yang pendapatan dia tinggi sebab standard yang diletakkan tu tinggi. Dia sanggup kerja lebih, dia sanggup memberikan komitmen lebih, dia sanggup bertungkul lumus, datang kelas. Dia tak tahu, dia belajar. Tetapi orang yang income dia rendah, tak apalah, buat lebih kurang dah lah. Aku buat susah payah ni pun, kan boleh pergi mana pun. Faham tak maksud saya? Standard yang saya cuba cakapkan kat situ. Okay, that's why kita nak kena ubah cara kita fikir ataupun meletakkan satu standard. So, macam saya kata tadi, kalau orang yang berbeza pula, orang yang betul-betul committed nak bantu orang, bila kita tanya dia, kau nak capai apa? Aku nak capai 100,000. Sometimes mungkin ada setengah orang dengar, belagak betul lah nak 100,000. Mana boleh bangsa kita buat sale banyak tu? Satu, kita sini dah meletakkan set standard yang kita tak boleh. Standard yang kita letak tu dah tak boleh dah. So, tu yang saya kata garisan itu dia dalam kepala otak tau. Tapi garisan itu yang menyebabkan kita tak nampak garis tu. Dan kita tak perasan sebenarnya garis tu menjadi penghalang pula. Sebab kita tak naikkan dia punya standard jadi lebih tinggi. Satu, that's why kenapa kami di Momentum kita selalu sharekan result anak-anak murid, result peniaga-peniaga, usahawan-usahawan ni, terutamanya bangsa kita yang berniaga, susah payah, akhirnya mereka berjaya capai satu numbers yang bagus. Kan? Dan anda selalu, kalau you all selalu tengok result yang bagus, result yang superb, lama-lama kepala otak dah set standard. Oh, boleh kan? Apa hal pula tak boleh capai 10,000 pertama? So, satu, anda dah melepaskan garisan tu. Maksudnya dari segi income, anda dah letakkan, you all dah letak, boleh capai 10,000. Dia capai. The moment bila capai pula, setkan pula untuk aku nak bantu lebih ramai orang. Aku berjaya ni untuk aku bantu mak bapak, adik-beradik, saudara mara, staff, team, agent, dropship. So, ada banyak keperluan kita yang Allah Ta'ala, okeylah kita bagilah sebab ini yang dia perlukan. Sale yang banyak, jualan yang tinggi, aku tahu kalau aku bagi kat dia, dia akan beri kepada orang lain yang turut memerlukan apa yang dia nak tu tadi. Nampak tak beza dia? Berniaga hanya sekadar berniaga, ataupun berniaga dengan ada cita-cita ataupun ada impian nak bantu, nak tolong, nak solve lebih banyak, nak tolong orang lain. Lagi besar circle kita ataupun orang yang kita nak tolong, lagi ramai dia, lagi senang, lagi mudah Allah Ta'ala nak beri lebih kepada kita. Kan saya kata tadi, Allah Ta'ala bagi apa yang kita perlukan. So kalau dia nampak, dia ni memang perlu sebab dia tolong orang. Nampak ke nampak? So ini yang saya nak kata. So, apa yang saya nak cakap adalah, apakah benda-benda yang kita nak kena improve standard dia? Satu, dari segi kita punya kehidupan. Itu kena fikir, kehidupan aku nak capai berapa sales, berapa pendapatan. Apakah lagi anda punya nak kena improve? Dari segi financial you, kewangan, simpanan. Dari segi apa lagi nak kena improvekan? Dari segi mungkin anda punya sumbangan. Aku lagi tinggi, aku nak naik ni, insya-Allah aku kena beri lebih. Sebab ada ramai orang fikir, kalau nak capai sale tinggi, aku kena belanja iklan lebih. Aku kena buat promosi lebih. Tapi tak ramai orang ingat marketing Allah SWT dengan menghulurkan bantuan, sedekah kepada orang pun akan dapat bantu kita improve a lot of things, terutamanya dari segi aspek keuangan dan kehidupan. Paling penting adalah keberkatan kat situ, insya-Allah. Okey ni, boleh faham tak saya cakap ni? Boleh saya teruskan? Siapa nak saya teruskan lagi? Siapa nak saya nak teruskan? Okey, terima kasih yang masih follow di Facebook Live dan juga di voice chat di dalam Telegram. Thank you very much. Okey. Dan so apa yang kita nak improve dari segi kita sendiri yang memilih sama ada untuk hidup sihat ataupun tidak. Kita yang memilih apa makanan yang kita nak makan. Kita yang pilih apakah benda yang kita nak telan. Betul kan? Kita yang pilih sama ada kita nak improve kesihatan kita pun tak. Kita yang pilih. Kita yang setkan standard sama ada pagi ni kita nak pergi bersenam ke tidak. Kan? Okay? Kita juga yang sebenarnya setkan standard sama ada kita nak hidup happy ataupun kita nak hidup stres, tertekan. Kita sendiri yang setkan the standard tu. Kalau kita meletakkan benda tu, kita menulis benda tu, okay, aku nak sampai standard yang lebih baik. Aku nak lebih baik dalam perhubungan dengan manusia, dengan pasangan. Macam semalam kita bercakap.
pasangan versus pelanggan semalam. Ingat kan saya cakap semalam? Okay, kita sendiri yang memilih untuk menentukan tahap kehidupan kita, happiness kita, kegembiraan kita, perhubungan kita dengan orang. So, untuk bercakap tanya bagaimana, macam mana kita nak macam mana kita nak ubah kehidupan? Okay, macam mana kita nak capai lebih baik? Anda kena ingat tadi, you all kena duduk pada, tadi kita dah ada garisan standard ni. Sekarang tugas kita adalah kita tentukan standard yang baru dalam hidup. Okay, tuliskan apakah the new standard yang you nak capai dalam hidup. Dan apakah tindakan yang you all perlu lakukan adalah improve. Okay, improvekan, naikkan standard ni. Siapa kat sini yang rasa mungkin selama ni, lah aku ni tak pernah tulis lah apa standard yang aku nak capai dalam hidup. Patutlah hidup macam sekadar hidup, tapi tak capai apa-apa benda. Sekejap jap. Siapa pula yang pergi unmute kan tu? Okay, tim bantu saya kalau ada yang ter-unmute. Boleh faham tu? Okay, sekejap. Okay, boleh faham tu? Okay, thank you very much kiranya anda faham. So, jadi kita sendiri yang kena menulis ataupun kena setkan. Kita sendiri, tidak ada orang lain yang boleh setkan kita punya standard kehidupan. Sebab setiap orang akan nak capai standard ataupun level tahap yang berbeza-beza. Faham kan ni cakap ni? Terima kasih. Terima kasih juga kepada yang share. Terima kasih juga yang invite kawan-kawan dia. Thank you very much. Saya seronok dapat bercakap dengan anda. Dan ada satu lagi garisan. Tadi saya kata garisan yang paling utama dalam hidup, iaitu setting the new standard. Okay, so apa yang anda kena buat lepas ni? Tuliskan. Aku standard aku sekarang patutlah tak capai yang tinggi. Standard aku ni rendah sangat. So macam mana anda nak improvekan? Macam mana anda nak meningkatkan standard tu supaya dia jadi lebih tinggi daripada sekarang? Okay, dan setiap orang of course dia adalah berbeza-beza. Tapi saya dapati ada satu lagi rupanya. Ada satu lagi rupa-rupanya, ada satu lagi garisan. Ada satu lagi garisan yang ramai macam tak perasan. Okay, dan garisan ni pula tadi standard. Garisan ni dia atas sikit daripada garisan standard, dia atas. Tapi the moment bila kita dah setkan garisan yang atas, kalau garisan standard tadi kita boleh, kadang-kadang kita boleh tembus, kita boleh melepasi garisan ni sometime. Kalau kita ada improvement atau komitmen nak buat ataupun nak lakukan perubahan dalam hidup. Tapi garisan yang satu lagi garis ni kita tidak akan tembus. Dia jadi macam kita punya shilling, nampak tu? Tu ada shilling atas kan? Shilling kan? Mana ada orang lompat sampai tembus shilling rumah? Faham tak? Kita tidak akan melepasi garisan tu. Garisan tu kita panggil dia garisan kepercayaan kita. Sistem kepercayaan. Saya ambil contoh. Macam saya dulu, saya percaya yang kalau berniaga mana boleh sampai jutawan. Kalau berniaga ni dapat 10,000 tu pun dah cantik dah. So, ketika saya percaya yang saya hanya boleh buat 10,000, saya tak pernah buat sale lebih 10,000. Okay? Saya tak pernah buat sale lebih 10,000. Sebab saya percaya kita hanya mampu buat 10,000. Tapi the moment bila saya adjust dia melalui pengalaman hidup, melalui ilmu yang saya dapat, melalui saya berguru, saya tak tahu, saya pergi tanya guru, saya dapatkan ilmu, saya dapatkan bimbingan, saya dapatkan hikmat nasihat. Macam semalam, alhamdulillah saya ada masa bersama dengan guru saya, mentor saya, lebih kurang 2 jam setengah semalam kami bercakap secara online. Kan? So, menyebabkan saya mula percaya, mana boleh, aku boleh buat 50,000. Pecah terus sebab saya dah standardkan shilling saya pada satu level yang baru. So, bila saya setkan pada satu level yang baru ni tadi, tiba-tiba sale tu naik. Dan ini yang saya perhatikan kepada ramai peniaga-peniaga yang saya bantu, usahawan yang datang ke kelas kita, terutamanya melalui secara online, yang insyaAllah kita pun dalam masa terdekat ni kita akan launching, kita akan lancarkan kelas kita yang terbaru. Yang
Patutnya nilai yang kita nak charge tu asalnya adalah RM499 saya ingat. Tapi saya dah decide sempena kita nak support usahawan dan peniaga ketika dalam PKP 3.0, kita hanya charge untuk modul dia sahaja, iaitu RM10. Dan anda bukan hanya belajar untuk 2 hari, tetapi anda akan ada 4 kali kelas, 3 kali ke 4 kali kelas persediaan setiap minggu, sampai kepada kelas tu 2 hari. So lebih kurang 5 ke 6 hari lah total dia, dan yuran dia hanya RM10. Tapi kita nak tengok siapa yang betul-betul committed lah, siapa yang betul committed hadir. Dan insyaAllah kita juga ada plan untuk maybe kita nak memberikan mereka subsidi ataupun beasiswa untuk belajar lebih lagi lepas tu. Itu antara apa yang saya tengah plan. Dan saya dapati kebanyakan usaha yang datang ni adalah antara benda betul yang kami lakukan dengan izin Allah SWT adalah bila kita setkan sistem kepercayaan baru. Yang dulu mungkin dia tak percaya dia boleh buat lebih RM10,000, kita bantu installkan. Kita bantu berikan knowledge yang menyebabkan dia raise the belief system punya line tu tadi. Menyebabkan ramai yang boleh break RM30,000, ada yang sampai RM50,000, ada anak murid saya hanya jual kain pasang. Daripada ketika mula-mula dia masuk tu hanya sale sebulan RM7,000. Lepas tu meningkat pada RM20,000, RM30,000, meningkat lagi RM50,000. Lepas tu kita bantu lagi, bagi lagi input, bagi lagi knowledge, bagi lagi skill. Naik lagi sistem kepercayaan. Boleh buat lebih. Kenapa? Dia sendiri pun membesarkan. Dia nak kena tolong family, nak kena tolong staff, nak kena tolong agent, nak kena tolong dropship. Perkataan tolong, perkataan bantu tu semakin besar. Dia punya senarai yang nak dibantu tu makin banyak. So menyebabkan keperluan dia tinggi. Menyebabkan beli sistem pula dah berada pada level yang tinggi. Keperluan dia sangat besar nak tolong orang. So menyebabkan benda tu dia senang dapat. Alhamdulillah anak murid saya nama brand dia Fizara, Puan Zahra. Alhamdulillah dah mencapai, dah buat sekarang lebih kurang puratanya RM600,000 sebulan. Okay, RM600,000 sebulan hanya jual kain pasang je. Macam bagus tu. So saya nak cakap kat sini adalah tukarkan beli sistem anda. Kalau anda tak boleh nak tukar sendiri, dapatkan bantuan. You all dapatkan bantuan, masuk ke kelas-kelas kita. Even kita buat macam ni, sarapan minda momentum setiap pagi, babe. Secara percuma. Facebook live pun ada. Terbaru kita pula buat voice chat dalam Telegram. Kita bagi pula kejap lagi recording dia supaya anda boleh dengar sambil-sambil buat kerja ke. Sambil-sambil mungkin anda tengah driving ke, berada kat rumah, work from home ke sekarang. Anda boleh dengar perkataan ataupun ayat-ayat yang saya sebutkan ni tadi, insyaAllah. Okay? Dan saya nak cakap, beli sistem ni boleh diubah. Bila anda pergi belajar, bila anda berguru, insyaAllah besok saya akan invite anda. Saya juga nak berikan anda nanti kejap lagi e-book percuma. Dan bagaimana beli sistem ni akan berubah dengan lebih baik. Saya pun nak tahu. Macam ni kita nak pastikan beli sistem kita ni, apa yang kita percaya ni, akan lebih senang berubah ataupun dia akan mudah berlaku perubahan. Bila apa? Bila anda setkan new standard, contoh. Selama ni anda mungkin buat sale RM5,000, tapi anda set new standard RM10,000. So, bila anda capai RM10,000, kepercayaan anda dah berubah. Lah, boleh lah capai RM10,000. Siapa kata tak boleh? Sebelum ni dia sengau. Sebelum ni capai dia sengau. Boleh, tak boleh lah. Sekarang, boleh lah capai RM10,000. Dan next aku nak capai, dia akan ketagih tau. Ni ibarat macam perkataan dia lah, dia macam Gian. Nak buat lebih baik, nak do more, nak do better. Perasan ke perasan? Okay. Breaking new record, breaking new goals akan menyebabkan anda dapat satu new standard, akan menyebabkan anda dapat satu kepercayaan yang baru. Yang lagi solid sebenarnya. Okay. Dan saya nak for the last ni, saya nak anda beritahu diri anda, tepuk sikit anda punya bahu ni, cakap. Siapa last kali saya nak bagi satu lagi benda? Okay. Siapa nak last saya nak bagi dia the biggest takeaway pagi ni? Cepat. Cuba komen dulu saya nak. Saya nak tahu. Suka hati korang lah nak tulis apa. As long korang tulis. Sebab saya nak tengok kalau you all ni adalah betul-betul nak berubah. Buktikan yang you nak berubah dengan komen dahulu kat situ. Cepat saya nak tengok. Dah sudah. Alhamdulillah. Okay.
Saya nak anda beritahu diri anda sebelum saya nak bagi anda bonus juga sebagai penutup nanti. Beritahu pada diri anda sekarang, ini aku yang sekarang. Ini adalah aku yang sekarang, apa standard yang anda nak capai? Nombor 2, anda kena cakap, ini yang aku akan buat, aku akan lakukan sekarang. Kalau perlu bangun awal, bangun awal. Kalau pergi belajar, belajar. Kalau perlu baca, baca. Kalau perlu tonton video sampai habis. Dan anda kena cakap dengan diri, aku akan naikkan kepada standard yang lebih baru. Aku kena improve result lebih dahsyat lepas ni. Dan aku tidak akan berhenti. Sebab selagi aku berjalan, aku akan terus capai lebih banyak kejayaan. Persoalannya, adakah anda akan terus committed? Adakah anda bersedia tukar sistem kerajaan kepada sistem yang baru? Adakah anda bersedia work for it? Kita nak kena kerjakan dia cukup-cukup lepas ni, insyaAllah. Okay? Dan saya cuma nak cakap, malam ni saya ada special kelas secara Zoom sebenarnya, percuma. Malam ni percuma. Saya akan adakan kelas secara percuma. Dan saya nak bagi tahu, saya hanya invite kepada mereka yang dah download e-book. Ada 6 kita bagi. 6 e-book kita bagi. E-book copywriting buat orang rebut bukan cabut. Yang dalam tu, ya Allah, saya ada template, ada point macam mana nak buat copywriting, ada teknik how to, ada step by step. Dan saya hanya makan berikan, malam ni kita ada buat pula kelas yang topiknya adalah apa, Tim? Topik dia time-time ni lah saya tiba-tiba time aku nak ni lah, topik yang spesifik. Yang spesifik adalah okay, tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan. Copywriting. Tajuk dia, copywriting, tarik 10 kali lebih ramai pelanggan melalui Facebook. Malam ni topik dia. So, bagi anda yang download e-book sahaja, dengan klik di link yang kami berikan, iaitu nakbimbingan.com. Nakbimbingan.com. Saya ulang balik. Nanti mungkin boleh yang berada dalam voice chat, boleh tuliskan kat situ. Nakbimbingan.com. You download kat situ. You akan join sekali masuk dalam grup Telegram copywriting tu. Kita akan berikan anda linknya di dalam Telegram tu nanti. Dia punya link tu, Tim tolong letak dalam Telegram sahaja. Dan kita akan bercakap malam ni pukul 9.30 malam garang. Kita akan bercakap. Saya nak mengajar topik lebih kurang, saya ambil masa lebih kurang 45 ke 60 minit sahaja. Saya akan mengajar, saya akan tunjukkan bagaimana buat copywriting yang betul, insya-Allah. Okay, tapi anda kena download dahulu e-book yang kita berikan. Dan tolonglah, saya amanahkan kepada anda, tolong beritahu sekurang-kurangnya 3 orang kawan anda yang berniaga. Tak kisahlah dia team you ke, dia agent ke, dia dropship, cakap dengan dia, ni download. Tuan Najib dengan team dia dah tolong buatkan ni. Tolong download dan baca dan join kelas malam ni 100%. Kami yang biayai, kami yang support anda demi membantu survival peniaga ketika PKP 3.0, insyaAllah. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak pada anda yang follow secara Facebook Live ataupun di voice chat Telegram ORM Najib Asadok. Terima kasih banyak. Saya doakan segala doa anda dimakbulkan, anda dipelihara. Allah Ta'ala berikan anda kasih sayang, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.